Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulakan sesi kuliah kita dengan pengenalan sosiologi industri. Sedalam kehidupan kita ni, kita perlu melihat pelbagai perspektif, dan salah satu perspektif yang kita perlu lihat adalah perspektif sosiologi industri. Dalam sosiologi ni banyak perkara yang dibincangkan dan salah satunya adalah sosiologi. So, untuk kuliah ini kita akan belajar dua perkara. Yang pertamanya adalah memahami konsep asas sosiologi industri, dan yang keduanya adalah memahami ruang lingkup kajian sosiologi industri tersebut. So, di akhir kuliah nanti you akan dapat dua perkara ni lah, supaya sepanjang semester ni kita dapat memahami apakah yang dikatakan sebagai sosiologi industri. So, sebelum memulakan kuliah yang seterusnya, so marilah kita melihat dulu apakah yang dikatakan sebagai sosiologi industri. So, sama-sama kita dengar rakaman yang telah pun saya lakukan lebih awal. Sosiologi ini mengkaji status sosial ataupun stratifikasi pergerakan sosial dan perubahan sosial serta kekacauan sosial yang berlaku dalam bentuk jenayah, penyelewengan dan juga revolusi. Rujukan dari Wikipedia menyatakan sosiologi adalah sains sosial yang memberi fokus kepada masyarakat, tingkah laku sosial manusia, corak hubungan sosial, interaksi sosial dan aspek-aspek budaya yang dikaitkan dengan kehidupan seharian. Merriam-Webster menyatakan sosiologi adalah kajian tentang masyarakat, institusi sosial dan hubungan sosial. Dan Kamus Dewan menyatakan sosiologi adalah kajian tentang perkembangan organisasi, kehidupan dan sebagainya dalam masyarakat manusia. Beberapa pengkaji telah memberikan definisi mereka. Antaranya ialah Levin yang menyatakan sosiologi ialah pandangan tentang tingkah laku manusia yang memfokuskan kepada corak perhubungan antara individu dan bukannya semata-mata pada satu individu. Newman menyatakan sosiologi adalah perspektif pembebasan. Ia memaksa kita melihat proses sosial yang mempengaruhi pemikiran, persepsi dan tindakan, serta membantu kita melihat bagaimana perubahan sosial yang berlaku akan memberi impak kepada orang lain. Henslin menyatakan sosiologi adalah kajian saintifik tentang masyarakat dan tingkah laku manusia. Fale pula menyatakan sosiologi adalah pendekatan sistematik untuk memikirkan, kaji dan memahami masyarakat, tingkah laku sosial dan juga kumpulan sosial. Dan Itzen dan Zinn menyatakan sosiologi adalah disiplin yang cuba memahami kuasa atau kekuatan luar yang membentuk kehidupan, minat dan kepribadian kita. So, berdasarkan kepada definisi-definisi ini, boleh kita rumuskan bahawa sosiologi menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mengkaji kuasa sosial yang mempengaruhi tingkah laku manusia, dan dengan cara tersebut
saintifik tentang masyarakat dapat dilakukan. Kajian-kajian berkenaan dengan masyarakat ini bukan sahaja memiliki nilai dalam masyarakat moden pada hari ini, malah ianya sangat diperlukan. Ia menyumbang kepada pengobalan dasar sosial yang memerlukan sejumlah pengetahuan ataupun maklumat tentang masyarakat. Gambaran sosial ini memberikan banyak maklumat untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan dasar sosial. Saya ambil contoh isu kemiskinan yang berlaku di Malaysia. Isu ini perlukan siasatan dan juga kajian yang akan memberi kesan ke atas dasar sosial. Jika masyarakat berkembang dan juga makmur, kajian tentang masyarakat ini masih lagi diperlukan oleh orang-orang yang terlibat dalam bidang politik, bidang ekonomi, dalam bidang pentadbiran, pengkaji seperti pensyarah dan juga pekerja-pekerja sosial. Dan akhirnya, sosiologi ini mengajar kita bagaimana masyarakat boleh maju dan juga boleh hidup dalam keadaan sejahtera melalui kehidupan bekerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah penerangan ringkas tentang sosiologi yang kita pelajar untuk kursus ini. Bahan bacaan untuk sosiologi ini sangat banyak, so yang boleh dapatkan di internet pun boleh ataupun pergi ke perpustakaan pun boleh. So saya akan lanjutkan lagi tentang apakah yang dikatakan sebagai sosiologi, antropologi dan juga psikologi. So melihat kepada ketiga-tiga istilah ni, kita tengok yang pertama dulu iaitu psikologi. Psikologi ni adalah tahap individu. Maknanya satu unit diri sendiri yang kita kaji tentang tingkah laku, pemikiran, sikap yang ada dalam diri kita lah. So psikologi ini maksudnya adalah pola pemikiran dan perlakuan seseorang ataupun sesuatu kumpulan tertentu. So daripada satu unit individu, so dia boleh dikembangkan kepada kumpulan. Dan kumpulan ni kecil lah, mungkin barangkali dalam organisasi, dalam persatuan, dalam unit persatuan yang kecil-kecil ataupun kelab. So itu kita masukkan mereka ni dalam kategori individu, psikologi. Yang keduanya adalah sosiologi, iaitu satu unit yang lebih besar daripada individu. Dia adalah gabungan individu dan persatuan yang ada di dalamnya membentuk sebuah community. Sosiologi ini berasal dari perkataan socius, iaitu kawan ataupun rakan, manakala logos adalah ilmu pengetahuan. So kalau kita gabungkan kedua-dua perkataan ini, ia menjadi ilmu pengetahuan tentang kawan ataupun rakan. So kita nak tahu apa yang berlaku kepada rakan kita, apa yang kita dapat perhatikan kepada saudara mara kita. So kawan ni tidak semestinya kawan rapat, barangkali kawan tempat tinggal, kawan tempat kita bermain, kawan kepada kawan kita. So dia bersifat lebih luas daripada kawan rapat. Kajian tentang perkembangan organisasi, kehidupan dan masyarakat manusia. So kajian saintifik tingkah laku sosial manusia, kita nak kaji tentang tingkah laku, bagaimana manusia ni bertingkah laku, bagaimana manusia ni membuat sesuatu tindakan. Interaksi antara manusia, interaksi kita berkomunikasi dengan orang lain, satu masyarakat dengan masyarakat. Contohnya, kita nak kaji tentang interaksi masyarakat Melayu dan juga Cina di Melaka dari zaman Portugis sehinggalah ke zaman moden pada hari ini, ataupun zaman semasa Empire Melaka dulu sampailah ke zaman Portugis dan sehingga sekarang.
So kita nak kaji interaksi antara dua kaum ni, kerana kesan daripada interaksi antara Melayu dan juga Cina ni mewujudkan sebuah masyarakat yang dinamakan sebagai Baba dan Nyonya. Manakala interaksi antara masyarakat Melayu dan India melahirkan masyarakat Chettiar, ataupun masyarakat Chetty lah. So masih ada kedua-dua masyarakat ni di Melaka, dan kita boleh lihat kesan peninggalan daripada proses asimilasi, interaksi yang berlaku pada masa dulu sehinggalah sekarang. Dan juga kita nak melihat kepada institusi-institusi sosial dan organisasi sosial yang lain. So kajian tentang sosiologi ni sangat banyak lah, tidak sekadar kepada masyarakat yang kecil ataupun unit yang kecil, tapi merangkumi masyarakat yang lebih luas. Dan satu lagi adalah antropologi, iaitu kebudayaan, pengajian saintifik tentang asal-usul manusia. So manusia ni ada asal-usul dia, di mana dia bermula, bagaimana dia berkembang, dan akhirnya dia mewujudkan satu ciri yang unik dalam masyarakat tersebut. Bagaimana kita nak mengkaji manusia. Okey, masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan dan cara yang tertentu. So itu maksudnya masyarakat. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat. So ini adalah definisi dari Kamus Dewan yang menyatakan masyarakat kumpulan manusia yang hidup bersama-sama. So manusia ni macam-macam jenis lah, macam ragam, macam-macam kaum latar belakang. Kalau kita pergi ke Indonesia, masyarakatnya tu memang pelbagai lapisan latar belakang lah, dan juga etnik dan sub-etnik. Dia ada Jawa, dia ada Sunda, Bugis, Minang, dia ada orang Papua, so berbagai-bagai orang Melayu. So lagi banyak lah kumpulan masyarakat di sana. Kalau di Malaysia ni kita boleh klasifikasikan sebagai Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Iban, Murut, di sebelah orang asli. Di sebelah Borneo sana lebih banyak lah kumpulan-kumpulan etnik dan juga sub-etnik. Kemudian sosiologi adalah mempelajari tingkah laku manusia, interaksi antara manusia dengan institusi sosial dan organisasi sosial, pengamatan tingkah laku yang hendak dibangunkan. So bila kita mengkaji masyarakat ni, keadaan sosial masyarakat ni, kita mengkaji tingkah laku dia. So tingkah laku ni dalam pelbagai keadaan. Kita nak kaji tentang bagaimana perubahan masyarakat Cina di Malaysia sejak merdeka sehingga ke tahun 2000 sampai sekarang lah. Apakah tingkah laku sosial yang wujud dalam masyarakat Cina di Malaysia? Ataupun kita nak mengkaji tentang tingkah laku imigran yang datang bekerja ke negara kita, orang Indonesia, Bangladesh, orang Nepal, Vietnam dan sebagainya ni. Apakah tingkah laku sosial yang wujud dalam kalangan masyarakat macam ni? So kajian tentang sosial ni memang sangat menarik dan tidak pernah habis. Sebila habis satu kajian, kita nak pula bentuk yang lain, perspektif yang berbeza. So bermacam-macam. Dan memang tidak akan habislah kajian tentang sosiologi ini. Kajian sosiologi ini kita bahagi kepada 4 bahagian. Yang pertamanya adalah empiris. Empiris ni maksudnya kita perhati dan kita buat eksperimen. So dia berlaku dalam masyarakat. Kalau kita tengok pada masa penjajahan dulu, bagaimana penjajah ingin melihat budaya masyarakat yang mereka jajah ni, so mereka akan memerhati. Mereka akan duduk dalam tempoh tertentu dalam masyarakat, melihat bagaimanakah kehidupan seharian masyarakat yang dikaji. Contohnya orang British dulu dia nak melihat tingkah laku orang-orang Melayu. So mereka ni pergi ke kampung, duduk bersama dengan masyarakat Melayu dari pagi, mereka bangun tidur sampailah kepada malam selepas mereka tidur. So apa yang berlaku, apa yang mereka tengok, apa yang diperhatikan, dia tulis dan dokumentasikan. So salah satu contoh yang menarik bagaimana mereka, British ni memerhati orang Melayu adalah
Orang Melayu ni dia akan bangun pada awal pagi. Itu adalah budaya yang paling hebat lah dalam kalangan masyarakat Melayu. Bangun pada awal pagi. Awal pagi ni maksudnya sebelum subuh dan juga semasa subuh. Ya. So bagi sebelum subuh, mereka ni akan bersiap-siap untuk menyediakan makanan dan juga keperluan untuk bekerja pada awal pagi. Ya. So selepas mereka menunaikan solat subuh, so ada sengaja mengaji, ya, ada sengaja membuat amalan-amalan agama sekejap, lepas tu pergi bekerja. So ini adalah satu bentuk amalan ataupun tabiat hidup yang sangat baik yang diperhatikan oleh orang-orang British ini. Dan kaedah pemerhatian dan eksperimen ini dicatat dan dokumentasikan dan akhirnya akan membentuk satu data yang besar lah untuk ditafsirkan. Yang kedua adalah kajian kumulatif. Ya. So kajian kumulatif ini dia telah pun ada data-data yang sudah ada ni, tetapi telah ditambahkan lagi, ya, supaya lebih banyak maklumat yang dapat dilihat daripada pelbagai perspektif. So kumulatif ni dia sentiasa berlaku lah berterusan, dalam pelbagai tahap. Ada yang kecil, sederhana dan juga besar. Ada jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Yang ketiga adalah teoritis, ya, iaitu satu pendapat yang bersifat pandangan yang tidak dapat dibuktikan dengan kukuh, yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara. So teoritis ni maksudnya adalah satu pandangan, ya, yang sentiasa diberi tetapi tidak dapat dibuktikan dengan kukuh. Ya. So teori ni banyaklah. Kalau kita belajar di peringkat master dan PhD, so kita akan berjumpa dengan banyak teori dalam bidang yang kita kaji. Ya. Dan yang keempat adalah nonetis, iaitu perbahasan sesuatu masalah yang tidak mempersoalkan sama ada baik ataupun tidak baik masalah tersebut. Sebaliknya menjelaskan masalah secara mendalam. So dia adalah satu bentuk perdebatan, perbincangan, perbahasan. Bukannya nak cari sama ada baik atau buruk, tapi nak menjelaskan masalah dengan lebih banyak dan juga mendalam. So sebab itulah di dalam masyarakat Malaysia pada hari ini, kita sentiasa berbincang, sentiasa berbahas, sentiasa berdebat, sentiasa berforum apabila timbulnya sesuatu isu ataupun masalah yang perlu kepada penyelesaian. So dari perbincangan tadilah kita akan mendapat idea bagaimana menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ya. Sejarah sosiologi ini agak panjang juga. Ya, dia bermula 1900, tahun-tahun 1900 dulu. So pada masa ni di barat lah, ya, perkembangan ilmunya sangat pesat pada masa ini. Yang pertamanya adalah peningkatan aktiviti bancian dan pengumpulan demografi. So sebuah negara pada masa tersebut dia membuat bancian sensus untuk mendapatkan data tentang kehidupan masyarakat di suatu kawasan lah. Kalau negara, kalau negeri. Ya. Dan wujud data untuk menyelesaikan satu isu yang berkaitan dengan perbandaran. So komuniti itu semakin berkembang, dan bila berkembang ni akan wujud istilah urbanization ataupun perbandaran, dan akan timbul isu-isu sosial, ya, yang muncul satu demi satu. Sekarang ni dah kompleks. Kalau dulu dua masalah yang besar adalah jenayah dan juga kemiskinan. So kita kena tahu pada masa ini teknologi pun masih lagi belum berkembang pantas. Dia teknologi berkembang tu dalam 1700, 1800 tu teknologi mula berkembang. Kemudian pada tahun 1830 hingga 1842, pada masa ni tokoh-tokoh ahli sosiologi mula muncul dalam bentuk yang lebih baik, dan mereka ni terlibat dalam pengkajian masyarakat secara mendalam. Antara tokoh yang ada adalah Auguste Comte dan juga Karl Marx, Durkheim dan juga Weber. Sini ada tokoh-tokoh akademik dari barat lah. So mereka ni yang menonjol pada masa tersebut dan dibawa sampai masa sekarang teori-teori dan juga pandangan mereka tentang sosiologi. So pada akhir abad yang ke-19,
tokoh-tokoh ni semakin menonjol di banyak negara. Antaranya Dakem mempromosikan tingkah laku manusia sebagai struktur dan juga proses. So, pengkaji-pengkaji ni mula untuk membuat pengkajian mereka dengan lebih terperinci, melihat daripada perspektif yang berbeza dan juga pelbagai. Sebetulnya Dakem dia kata tingkah laku manusia ni adalah berstruktur dan juga berproses. So, nanti kita akan belajarlah apa yang dikatakan sebagai struktur dan juga proses ini. Kemudian juga ideanya timbul tentang konsep masyarakat adalah set hubungan fungsional. Masyarakat ni adalah satu set, satu gabungan yang melaksanakan fungsi masing-masing. Kepimpinan, fungsi pekerja sebagai buruh, sebagai pemimpin. So, masing-masing ni ada fungsi dia dan mereka ni bergabung menjadi satu set yang akan menggerakkan masyarakat tersebut. Kemudian pada 1826 Amerika Syarikat ni kepada masa ni telah pun agak advance dalam bidang pendidikan mereka, menjadikan sosiologi sebagai satu disiplin ilmu lah di universiti. Begitu juga di Perancis. So pada abad ke-20 mula berkembang ilmu sosiologi ni. Banyak negara yang mengambil sosiologi sebagai satu disiplin ilmu. Contohnya di United Kingdom, di Mesir, di Mexico dan New Zealand. Di Malaysia pun selepas kita merdeka, so kita menjadikan sosiologi sebagai sebahagian daripada disiplin ilmu di universiti. Dan saya ingat sekarang ni semakin berkembang lah dengan pelbagai fokus dalam bidang sosiologi. So kita bergerak kepada skop yang ada dalam sosiologi ni. Yang pertama kita tengok kepada makro. Makro ni pertengahan antara sosiologi dan juga mikro. So makro ni adalah kumpulan yang besar, kumpulan yang besar, dan melihat corak dan juga trend dalam skala lebih besar, iaitu keseluruhan struktur sosial, sistem dan juga populasi. So bila sebut makro ni, kita lihat dalam konteks yang lebih menyeluruh dan juga holistik. Contohnya negeri Melaka ni, kita nak melihat bagaimana struktur masyarakat di Melaka, berapa ramai yang tinggal di Melaka ni, lahir di Melaka, bekerja di Melaka, kemudiannya berapa ramai orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Portugis, orang asli. So melihat dalam konteks lebih luas lah. Dan biasanya dia ambil masa yang agak panjang untuk membentuk satu data yang lengkap. Kalau mikro ni kumpulan-kumpulan kecil, kumpulan kecil yang ada dalam masyarakat Melaka ni, dan kita fokuskan kepada community, peringkat community ataupun kampung. Contohnya di kampung Batu Berendam, ramai penduduk kampung Batu Berendam ni. Bagaimana perkembangan perbandaran kampung Batu Berendam, berapa rumah yang ada, berapa keluarga yang ada. So dia mengkaji di peringkat lebih kecil dan fokus. Dan biasanya kalau nak kaji ni ambil masa yang singkat, tak panjang sangat. Okay, kita lihat pada sosiologi ni. So kita belajar sejarah proses industrialisasi. So dalam sosiologi ni, skop yang paling awal tu adalah kita belajar tentang sejarah perkembangan sesebuah komuniti ataupun masyarakat tadi. Kemudian kita melihat pengaruh persekitaran fizikal dan juga sosial terhadap pembangunan persekitaran. So bila adanya masyarakat ni, keperluan masing-masing kita perlu penuhi, dan akhirnya akan wujudnya perkembangan fizikal, iaitu berlakunya proses perbandaran, sedikit demi sedikit. Saya buat contoh, kalau di Melaka ni, perbandaran yang berlaku ni sangat ketara dan juga sangat jelas perkembangannya. Contohnya kita ambil kampung Bacang dengan kampung Batu Berendam. Sekarang ni masih ada lagi lah kampung-kampung yang berada di antara Bacang dan juga Batu Berendam ni, yang memiliki rumah-rumah tradisional. Tapi di sekeliling kampung ni dah pun membangun dengan taman-taman perumahan dan juga bangunan. So
kita nak tengok bagaimana interaksi antara kampung dengan kawasan pembangunan ni dari segi pengaruh perkembangan fizikal tadi kepada keadaan masyarakat di Kampung Bacang dan juga di Kampung Batu Berendam. Ada tak perubahan? Memang ada perubahan, terutama dari segi keperluan ekonomi, keperluan pendidikan, dan juga kesejahteraan hidup masyarakat kampung tadi. Okay. So yang ketiga, kita nak mengkaji berkaitan dengan kita nak mengkaji berkaitan tentang besarkan sikit ni, tentang peranan kerajaan dan juga negara dalam pengurusan perindustrian dan dasar-dasar yang berkaitan dengan industri, pendidikan dan juga tenaga kerja. So semua ini melibatkan peranan kerajaan dan juga peranan negara. So bila disebut sosiologi industri, mau tak mau kerajaan ada peranan dia. Dan peranan kerajaan adalah sangat penting bila dia nak menguruskan masyarakat yang semakin bertambah dan kompleks dalam perbandaran, urbanisasi tadi. So banyaklah dasar yang berkaitan dengan bangunan masyarakat, berkaitan dengan dasar-dasar sosial, dasar-dasar kesejahteraan keluarga, dan juga kumpulan-kumpulan yang terkena lah dengan pertambahan perindustrian ini, kanak-kanak, wanita, keluarga, warga emas dan sebagainya. Dan yang terakhir ni, skop sosiologi ini adalah dianya berurusan dengan 3 organisasi. Yang pertamanya organisasi pengurusan, keduanya organisasi informal, dan ketiganya adalah kesatuan sekerja. So 3 organisasi ini sangat penting lah bagaimana sosiologi ini akan meletakkan skop kajian, skop perkembangannya dalam masyarakat dan juga negara. Itu skop yang adalah 3 skop tadi. So bila kita belajar tentang sosiologi ini, kita nak tahu juga kepentingan sosiologi. Yang pertamanya adalah kita belajar untuk memuliakan masyarakat. So penting untuk kita tahu bahawa memuliakan masyarakat ini adalah sebahagian daripada elemen-elemen dalam pendidikan. Dan masyarakat yang dimuliakan ini adalah masyarakat yang berkembang dengan penuh kebahagiaan. Sebab itu kena muliakan. Dia bermula dengan individu, kemudian berkembang baik dalam keluarga, dalam komuniti dan juga dalam masyarakat yang besar. Salah satu contoh bagaimana kemuliaan masyarakat ni masih lagi bertahan dalam masyarakat Jepun dengan budaya menghormatinya. Kalau you pergi ke YouTube, tengok bagaimana masyarakat Jepun ni yang melintas jalan, kanak-kanak sekolah yang melintas jalan ni, so apabila sampai masa untuk melintas jalan, kenderaan akan berhenti dan mereka akan bergerak melintas di depan kenderaan tersebut, dan sampai di ujung jalan mereka akan memberi penghormatan dengan menundukkan sedikit badan mereka kepada kenderaan tadi. So masyarakat yang penuh dengan kemuliaan ni akan menghargai apa yang diberikan oleh orang lain. Dan sinilah kita belajar bagaimana kita nak memuliakan masyarakat dan akhirnya memuliakan negara kita. Kemudian kita belajar berfikir secara kritis. So kritis ni adalah satu aspek yang sangat penting pada era ni lah, pada zaman sekarang ni, kerana kita telah pun berkembang dari segi penggunaan minda kita. So minda kita ni tidak lagi bersifat tradisional, tetapi kita boleh membayangkan apa yang kita nak. Semalam saya baca satu artikel tentang Elon Musk, orang yang kaya dalam dunia ni, yang menghasilkan kereta
elektrik Tesla dan juga melancarkan stesen satelit dia sendiri. Dia bercadang hendak menghantar manusia ke Mars untuk hidup. Itu satu yang perkara yang dulu tak pernah terfikir, bagaimana kita nak hidup di planet Mars, planet Marikh ini dalam keadaan sekarang. Adakah bumi ini tidak cukup untuk menampung kehidupan manusia dan kita perlukan cari tempat yang baru? Itu cara boleh berfikirlah. Kemudian kita memahami dan kita belajar kebudayaan masyarakat. So ini adalah satu perkara yang kritikal dalam masyarakat multi etnik di Malaysia, dan ia menjadi satu yang sangat pelik bagi orang lain yang bila datang ke Malaysia ni melihat kita ni walaupun pelbagai latar belakang, latar kaum, budaya, agama dan sebagainya, tapi kita boleh hidup dengan keadaan yang harmoni. Tetapi kalau kita pergi ke Eropah pada era sekarang ni, zaman sekarang ni, contohnya di Hungary, di Poland, negara-negara Eropah Timur dulu, mereka ni agak kritikal terhadap multi etnik. So, mereka tak biasa dengan kepelbagaian bangsa, kepelbagaian kaum, agama dan bahasa ni. Mereka ni mula mewujudkan elemen-elemen penolakan kepada kehadiran etnik-etnik berbeza dengan masyarakat mereka. So wujudlah dasar-dasar parti-parti politik, peraturan-peraturan yang mendiskriminasi kehadiran pendatang-pendatang dari luar ini. Sebab itulah bila kita belajar sosiologi ni, kita belajar tentang memahami budaya masyarakat yang lain. Kemudian mengukuhkan jiwa sosial kita. So, bila sebut sosial ni maksud masyarakat. So jiwa masyarakat kita ni akan lebih kukuh, akan lebih baik sebab kita faham apa yang berlaku dalam masyarakat. So next, mewujudkan kesatuan sosial. Maksud kesatuan sosial ni adalah kebersamaan. Walaupun kita berbeza latar belakang, struktur sosial pun berbeza, akhirnya kita boleh bersatu. Dan satu contoh yang menarik tentang kesatuan sosial ni adalah pendidikan. So di Malaysia kita mengamalkan idea untuk para pelajar yang pergi ke sekolah kebangsaan dan juga sekolah rendah dan menengah ni untuk memakai pakaian seragam. Semua sekolah memakai pakaian yang sama ada dari keluarga kaya, keluarga sederhana, keluarga miskin, orang senang, orang susah, semuanya memakai uniform yang sama. So ini adalah satu gambaran bagaimana kita dapat mewujudkan kesatuan sosial dalam pendidikan. Tapi kalau dah masuk universiti, kebebasan tu telah pun diberi, so kita bebas memakai bentuk pakaian yang kita nak dengan peraturan-peraturan yang diberikan lah. Itu dalam pendidikan memang tak nampak jelas. Dalam ekonomi pun sama, dalam kebudayaan pun sama, dan juga dalam politik. Kemudian terakhirnya adalah berfikir dengan pertimbangan yang seiring dengan dinamika sosial masyarakat. So bila kita belajar sosiologi ni, kita mula memikirkan tentang pertimbangan yang rasional, sesuai dengan perkembangan masyarakat lah. Contohnya hari ni orang muda tak sama fikirnya dengan orang muda sekarang ni tidak sama fikirnya dengan orang muda tahun 60-an 70-an. Orang muda sekarang terdedah dengan pelbagai jenis maklumat, kemahiran dan juga kepintaran, dan interaksi mereka dengan dunia luar sangat agresif dan juga sentiasa dinamik. Kita ada apps yang pelbagai, kita ada Insta, kita ada TT, kita ada FB, kita ada apa lagi, Bigo, macam-macam, yang tak pernah dengar pun kita ada. So pendedahan itu menjadikan masyarakat kita lebih dinamik dalam interaksi mereka dengan masyarakat yang lain. So ada banyak lagi kepentingan yang kita boleh dapat daripada sosiologi ini selain daripada 6 kepentingan ni lah. Kemudian kita bergerak sikit kepada industri. So bila disebut industri,
Dia merupakan satu aktiviti ekonomi yang berdasarkan pengeluaran barang-barang secara besar-besaran dengan bantuan mesin. So industri ini dia ada aktiviti ekonomi secara besar-besaran. Contohnya, kita nak keluarkan produk yang berkaitan dengan aktiviti pembelajaran dalam talian. So diciptalah pelbagai apps, pelbagai sistem, model dengan menggunakan sistem ataupun mesin ataupun apa sajalah supaya dia boleh berkembang cepat dan dapat dirasai oleh masyarakat antarabangsa. Satu contoh bagaimana cara pemikiran masyarakat industri ini adalah satu produk yang dijual di Amerika Syarikat. Contohnya pelancaran buku lah, pelancaran buku berkaitan dengan sesuatu idea baru dalam pasaran. So yang dilancarkan di Amerika ni dalam pukul 10 pagi. Dalam pukul 10 pagi juga kita di Malaysia kita boleh lihat buku tersebut, kita boleh baca dan kita boleh merasai kehangatan pelancaran buku tersebut. Kalau dulu, saya ingat tahun 90-an dulu apabila berlaku perang teluk antara Amerika dan juga Iraq, masa tu tidak ada internet, tidak ada WhatsApp dan sebagainya. Yang ada hanyalah kita bergantung kepada surat khabar. So industri surat khabar pada masa tu memang sangat laku lah. Dan surat khabar ni menerbitkan edisi petang untuk memberikan maklumat-maklumat baru tentang apa yang berlaku dalam perang teluk. Tapi hari ni tak perlu lagi surat khabar nak keluarkan edisi petang. Kita sendiri pun kita boleh pergi dekat internet, kita type je lah portal apa yang kita nak dan kita akan dapat cerita tersebut. Kita ada portal berita, kita ada media sosial, YouTube, kita ada WhatsApp, Messenger, kita ada Telegram, macam-macam lagi bentuk hubungan yang menyebabkan kita tahu perkara tersebut berlaku dalam tempoh yang singkat. So itulah ekonomi ni dia akan berlaku secara besar-besaran dengan bantuan mesin yang dicetuskan dengan teknologi. So industri ini berasal dari bahasa Latin iaitu indu bermaksud dalam dan stro yang menyatakan membina ataupun mengatur. So maksudnya mengatur dalam, pengaturan dalaman. So latar belakang industri ini, kerja industri pada amnya merujuk kepada kerja kilang. So dia ada kilang, manufacturing, dan barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan mentah menjadi produk kilang. Bahan mentah ni macam-macam daripada pelbagai sumber mentah ni akhirnya dijadikan komponen-komponen dan akhirnya keluarlah satu handphone. Satu produk handphone ni yang kita gunakan ni adalah hasil daripada mengubah bahan mentah tadi menjadi satu produk. Perdagangan luar bandar melalui pengeluaran manual, barang kecil berubah secara dramatik dari abad ke-18 dan seterusnya dengan revolusi industri. So barang-barang yang dijual dulu, yang diambil di luar bandar, kawasan-kawasan hutan semua ni, dan dia berubah dengan pantas apabila adanya revolusi industri, adanya teknologi. Orang berfikir macam mana nak memudahkan kerja, nak hasilkan barang lebih cepat dan juga besar lah. So kemajuan teknologi pada abad ke-18 seperti penemuan mesin warp, alat pengangkutan komunikasi mengubah dunia secara dramatik. Memang negara kita ni, dunia kita ni berubah dengan cepat apabila adanya teknologi. Tak tahulah teknologi yang industri 1 ke 2 ke sampai 4 ke, semuanya mengubah keadaan kehidupan kita. Untuk mekanisme barisan, untuk mekaniskan barisan pengeluaran. So, maksudnya dengan adanya teknologi tadi dan juga bantuan mesin ni, so barangan keluaran ni lebih cepat dikeluarkan dalam skala yang besar. Ini adalah revolusi industrian 1 sampailah ke 4.
Kalau satu ni 1784 industri 1.0, kemudian 1870 industri 2.0, industri 3.0 ni tahun 99, dan IR 4.0 ni sekarang ni lah. So IR 4.0 ni ada cerita dia. Dia bermula dengan idea dari Jerman, ya. Kemudian dibawa ke dalam Forum Ekonomi Dunia 2016, dan akhirnya tercetuslah industri 4.0 ni yang menjadikan IoT, kemudian artificial intelligence, ya, satu yang terkehadapan. So kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pelbagai teknologi sekarang ni yang mau tak mau akan dikaitkan dengan IT, ya. So itu adalah industri, ya. So sebelum ni masyarakat, yang ini adalah industri. So dalam gabungan kedua-dua ni, sosiologi industri ni kita boleh katakan sebagai satu disiplin yang berkaitan kajian dan pemeriksaan interaksi manusia, ya. So kajian dan pemeriksaan interaksi manusia. So interaksi manusia itulah the words, ya. Dia punya kata-kata yang penting di situ dalam perubahan teknologi, globalisasi, pasaran buruh, organisasi kerja dan juga amalan pengurusan, ya. So yang penting sini adalah industri kena ada. Yang keduanya adalah sosiologi. So bila kita faham sosiologi ini dan kita faham industri, so mudah untuk kita memahami apa yang dinamakan sebagai sosiologi industri. Dan sosiologi industri bermula dengan kajian daripada Houghton Plans of Western Electric, ya. Dia ada teori yang dulu oleh Wilfredo Pareto. Kajian ini bersifat sosiologikal, telah mendorong minat ahli akademik untuk mengkaji tingkah laku manusia dalam masyarakat. So ada orang yang nak kaji tingkah laku manusia, tingkah laku kita ni, bagaimana interaksi kita dengan masyarakat, perkara berlaku sebelum dan selepas sesuatu isu, sesuatu perkara, ya. So dia semakin menarik dan semakin kompleks, ya. Dan dia juga berkait dengan ekonomi tradisional, ekonomi moden, ya. Berkaitan dengan perbandaran, berkaitan dengan perkembangan pendidikan, so macam-macam. Sebab tingkah laku ni dia tidak statik, tapi dia dinamik, ya, sentiasa berubah dengan perubahan persekitaran, ya. Dan yang penting di sini, soal industri tidak hanya dilihat sebagai ekonomi, tetapi cenderung kepada organisasi sosial ataupun manusia. Semua tak mahu, sosiologi industri ini juga berkaitan dengan pertubuhan ataupun kesatuan dan juga manusia. Itu yang menarik lah untuk kita tengok, So saya bawakan beberapa contoh definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh dalam bidang sosial industri ini. Yang pertamanya adalah Smith. So dia kata kajian hubungan sosial dalam persetaraan industri dan organisasi, serta cara hubungan ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan dalam masyarakat yang lebih luas. So dia akan sebut juga industri dan juga organisasi, dan bagaimana pengaruh antara satu sama lain ini ada kaitannya dengan hubungan masyarakat yang lebih luas. Kalau satu kawasan tu ada kilang, dan sekitar kawasan kilang tu ada kawasan komuniti, kawasan taman perumahan, so interaksi antara kilang dan juga kawasan perumahan tadi adalah satu interaksi yang bersifat sosiologi industri, ya. Kalau kilang tu mengeluarkan asap yang banyak, apa kesan kepada masyarakat? Barangkali akan ada timbulnya masalah kesihatan, pencemaran, ya, masalah perkembangan mental, physical, community. So dia banyak, ya. Sebab itulah ada peraturan, ada dasar-dasar tertentu yang memastikan kilang tadi mesti ikut peraturan-peraturan supaya masyarakat sekitar ni tidak terjejas dengan aktiviti yang dijalankan di dalam kilang, ya. Kemudian Gisbert, dia kata aplikasi pendekatan sosiologi kepada realiti dan masalah industri. So ni dia kata adalah satu aplikasi, ya, satu bentuk pelaksanaan pendekatan sosiologi, ya, kepada realiti dan masalah industri. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah industri ini dengan cara kita belajar sosiologi.
Kemudian Spalding dia kata memberi perhatian kepada organisasi sosial, kilang, kedai dan juga pejabat. Okay, yang pertama sekali mesti ada organisasi. Yang kedua, fokus kepada interaksi antara perorangan dalam organisasi dan fungsi pekerjaan yang ada, hubungan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Maksudnya orang tadi bekerja dalam organisasi tadi, dan bagaimana hubungan pekerjaan ni dengan kilang, kedai dan pejabat ni boleh mempengaruhi aspek-aspek hidup seseorang ataupun komuniti. Itu dari segi definisi yang diberikan oleh Spalding. Dan yang keempat dalam Miller and Form, kita bidang substantif dari sosiologi umum yang mungkin lebih tepat disebut sosiologi organisasi kerja ataupun sosiologi ekonomi. So dia kata sosiologi industri ni dari bidang yang berkaitan dengan sosiologi organisasi kerja lah, maknanya organisasi tempat kerja tadi ataupun berkaitan dengan ekonomi. So dia ada fokus kepada industri dan juga hubungan dengan masyarakat, ya. Itu definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh dalam sosiologi industri lah. So skop ni tadi yang saya sebutkan tadi tu, sosiologi ni belajar tentang tentang sejarah, kemudian pengaruh persekitaran, ya. Kita mengkaji peran kerajaan dalam pembentukan dasar dan juga pengaruh organisasi, ya. So tiga organisasi yang penting adalah organisasi pengurusan, organisasi informal dan juga kesatuan sekerja. So untuk bacaan yang berlanjut dalam kuliah pertama ni, saya boleh dapatkan daripada 6 rujukan ni dan juga rujukan lain yang banyak boleh dibaca dalam internet. Dan soalan yang diberikan, apakah yang menyebabkan manusia membentuk keadaan sosial, kelab, persatuan, ahli dalam komuniti dan sebagainya. Bagaimana dan kenapa manusia membentuk kumpulan sosial yang berbeza. So, kenapa kita ni memiliki cita rasa kumpulan sosial yang berbeza-beza. Dan ketiga, fikirkan kepentingan soal industri kepada pembangunan negara, ya. So 3 soalan lah yang boleh cari dan juga jawab, ya. Okey, itu sahaja untuk kuliah pada hari ini, kuliah pertama, dan harapan saya ialah you akan mendapat ketiga-tiga jawapan tadi sebagai satu daripada objektif kenapa kita belajar kelas pada hari ini, iaitu memahami konsep asas sosiologi industri dan juga memahami ruang lingkup kajian sosiologi industri, ya. Terima kasih. Assalamualaikum